Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Hari Raya ke-6 hari ini. Alhamdulillah, baru hari ini berkesempatan untuk live, untuk menyambung kita punya perkongsian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi apa kabar teman-teman? 5 hari juga lebih kurang kita tidak berjumpa live. Sudah pada kangen masa. Alhamdulillah hari ini Allah SWT beri kesempatan. Di sini hujan, baru hujan lebat. Memang sedap mau tidur kan. Tapi kita korbankanlah sedikit masa kita untuk sambung kita punya perkongsian bacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Harap-harap semua boleh dengar lah kan. Sebab di sini hujan lebat. Mungkin ada sedikit gangguan lah dari segi suara. Insyaallah kita teruskan. Abdullah bin Ja'far berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, daging yang paling baik adalah daging di bahagian belakang badan. Abdullah bin Ja'far berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, daging yang paling baik adalah daging di bahagian belakang badan. Mungkin kita boleh guna earphone kan, saat hujan lebat ya Pak. Sedikit gangguan teknikal. Keterangan hadis ini bertaraf dhaif, dilaporkan oleh Mahmud bin Ghailan daripada Abu Ahmad, daripada Mis'ar, daripada seorang guru, daripada Fam, yang bersumber daripada Abdullah bin Ja'far. Nama lain bagi Fam adalah Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdurrahman, dan kadang-kala dikenali sebagai Abu Hay. Hadis 166. Aisyah berkata, Rasulullah berkata, sebaik-baik lauk adalah cuka. Aisyah berkata, Rasulullah berkata, sebaik-baik lauk adalah cuka. Riwayat Tirmizi, Muslim dan Ibnu Majah. Hadis ini bertaraf hasan, dilaporkan oleh Sufyan bin Waqi daripada Zaid bin Habab, daripada Abdullah bin Al-Mu'ammal, daripada Ibnu Abi Mulaikah, yang bersumber daripada Aisyah. Menurut Abu Daud, Abdullah bin Al-Mu'ammal Al-Mazumi Al-Makki termasuk golongan pelapor hadis yang mungkar. Menurut Abu Hatim pula, laporan hadis beliau tidak kuat. Hadis 167. Ummu Hani bercerita, Rasulullah datang ke rumahku dan bertanya, adakah kamu memiliki sesuatu? Aku menjawab, aku tidak punya apa-apa kecuali roti kering dan cuka. Beliau berkata, berikanlah kepadaku. Sebuah rumah tidak dianggap kekurangan lauk selagi masih ada cuka di dalamnya. Riwayat oleh Tirmizi. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Abu Quraib Muhammad bin A'la daripada Abu Bakar bin Iyash, daripada Sabit Abu Hamzah As-Simali, daripada Sabit yang bersumber daripada Ummu Hani. Hadis 168. Al-Musa Al-Asy'ari melaporkan Rasulullah berkata, keutamaan Aisyah berbanding wanita-wanita lain adalah seperti keutamaan sarit berbanding makanan-makanan lain. Diriwayat oleh Tirmizi, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dan Nasai. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Muhammad bin Al-Mustasna daripada Muhammad bin Ja'far, daripada Syu'bah, daripada Amr bin Murrah, daripada Murrah Al-Hamdani, yang bersumber daripada Abu Musa Al-Asy'ari. Sarit adalah roti dicampur dengan gula, daging. Ini adalah makanan kesukaan bangsa Arab. Hadis 169. Anas bin Malik melaporkan Rasulullah SAW berkata,
Keutamaan Aisyah untuk seluruh kaum wanita adalah seumpama keutamaan sarit atau seluruh makanan. Riwayat oleh Tirmizi, Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Ali bin Hujr daripada Ismail bin Ja'far, daripada Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar Al-Ansyari Abu Talawah, daripada Anas bin Malik. InsyaAllah kan hari ini kita berfungsi bab lauk Rasulullah, lauk yang dimakan oleh Rasulullah. Kita teruskan kalau dapat kita habiskan babnya hari ini. Ada sedikit saja lagi. Hadis 171. Ini ada Tuan Rudi, Azhar, Tuan Ismail, Tuan Zulkarnain. Kasih share saya ini video supaya orang dapat manfaat yang lain. Anas bin Malik berkata, Rasulullah menjamu tetamu dengan kurma dan makanan yang diperbuat daripada tepung semasa majlis walimah pernikahan beliau dengan Syafiyah. Riwayat oleh Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Ibnu Abu Umar daripada Sufyan bin Uyanah, daripada Wa'il bin Daud, daripada anaknya, pada naskah lain daripada bapaknya yaitu Bakar bin Wa'il, daripada Az-Zuhri yang bersumber daripada Anas bin Malik. Salma bercerita. Hadis 172, Salma bercerita, Hasan bin Ali, Ibnu Abbas dan Ibnu Ja'far datang mengunjungi Salma. Mereka berkata kepada Salma, tolong hidangkan kepada kami makanan kesukaan Rasulullah yang beliau anggap baik dimakan. Salma berkata, wahai anak-anakku, kamu tidak mungkin menyukai makanan itu lagi sekarang. Seorang dari mereka membalas, buatkan saja untuk kami. Salma pun bangun lalu mengambil tepung gandum dan menumbuknya. Sesudah ditumbuk, gandum itu dimasukkan ke dalam kuali dan dituang sedikit minyak zaitun. Dicampur lada dan rempah-rempah yang sudah dihaluskan. Apabila siap, Salma menghidangkan makanan itu kepada mereka bertiga dan berkata, inilah makanan kesukaan Rasulullah dan yang beliau anggap baik dimakan. Riwayat oleh Tirmizi. Hadis ini bertaraf dhaif, laporkan oleh Al-Husain bin Muhammad Al-Basri, daripada Fudail bin Sulaiman, daripada Fa'id, daripada Ubaidullah bin Ali yang bersumber daripada neneknya. Salma adalah istri Abu Rafi. Beliau merupakan khadimah keluarga Rasulullah dan pernah mengasuh anak lelaki Rasulullah yaitu Ibrahim. Jabir bin Abdullah berkata, hadis 173, Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah datang ke rumah kami, lalu kami menyembelih seekor kambing untuk beliau. Rasulullah berkata, keluarga ini seolah-olah tahu aku menyukai daging. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud. Terangan, hadis ini bertaraf sahih, laporkan oleh Mahmud bin Ghailan, daripada Abu Ahmad, daripada Sufyan, daripada Aswad bin Qais, daripada Nubaih bin Anaji, daripada Jabir bin Abdullah. Hadis 174. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah keluar dari rumahnya, aku menemani beliau. Rasulullah mengunjungi seorang wanita Ansar. Wanita itu menyembelih seekor kambing, lalu beliau memakannya. Wanita itu juga menghidangkan sepiring kurma matang dan Rasulullah memakannya. Selepas itu beliau mengambil wudhu untuk mendirikan sholat zuhur. Beliau pergi sesudah bersolat. Wanita itu membawakan sisa daging kepada Rasulullah dan beliau memakannya. Kemudian beliau mendirikan sholat asar tanpa mengambil wudhu semula. Riwayat oleh Tirmizi. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Ibnu Abu Umar, daripada Sufyan, daripada Abdullah bin Muhammad bin Aqil, daripada Jabir, juga Sufyan menerima daripada Ibnu Al-Munkadir yang bersumber daripada Jabir. Hadis 175, Ummu Al-Munzir berkata, Rasulullah datang ke rumahku bersama Ali. Kami memiliki beberapa tangkai kurma yang kami gantung. Rasulullah dan Ali memakan kurma itu. Tiba-tiba Rasulullah berkata kepada Ali, berhenti, berhenti wahai Ali. Aku baru saja sembuh daripada sakit. Ali pun duduk manakala Rasulullah meneruskan makan. Lalu aku menghidangkan lobak dan gandum untuk mereka. Rasulullah berkata kepada Ali, inilah yang sepatutnya kamu makan, sebab makanan-makanan ini lebih baik untukmu.
Riwayat oleh Tirmizi, Abu Daud dan Ibnu Majah. Hadis ini bertaraf hasan, dilaporkan oleh Abbas bin Muhammad Ad-Dauri, daripada Yunus bin Muhammad, daripada Fulay bin Sulaiman, daripada Uthman bin Abu Darrah Abdurrahman, daripada Yaqub bin Abu Yaqub, dan bersumber daripada Ummu Al-Munzir. Hadis 176, Aisyah berkata, Rasulullah datang dan bertanya kepadaku, adakah kamu mempunyai makanan? Aku menjawab tidak. Lalu beliau berkata, jika begitu aku berpuasa. Pada hari lain Rasulullah datang dan aku berkata kepadanya, wahai Rasulullah, ada hadiah untuk kita. Beliau bertanya, apakah hadiah itu? Aku menjawab, kurma yang dicampur mentega dan tepung. Rasulullah berkata, aku sebenarnya sudah berpuasa sejak pagi ini. Lalu beliau memakan pemberian itu. Riwayat oleh Tirmizi, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i. Hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Mahmud bin Ghailan, daripada Bishr bin Asyiri, daripada Sufyan, daripada Talha bin Yahya, daripada Talha, daripada Aisyah. Hadis 127, Yusuf bin Abdullah bin Salam berkata, aku melihat Rasulullah mengambil sepotong roti gandum lalu meletakkan kurma di atasnya dan berkata, ini yakni kurma adalah lauk bagi roti. Kemudian beliau memakannya. Riwayat oleh Tirmizi dan Abu Daud. Hadis ini bertaraf dhaif, dilaporkan oleh Abdullah bin Abdurrahman, daripada Umar bin Hash bin Ghiyad, daripada bapaknya, daripada Muhammad bin Abu Yahya al-Aslami, daripada Yazid bin Abu Umayyah al-Awar, yang bersumber daripada Yusuf bin Abdullah bin Salam. Hadis 128, Anas bin Malik berkata, Rasulullah dengan sangat suka food, ini makanan yang diperbuat daripada tepung gandum dicampur mentega. Kita ulang. Anas bin Malik berkata, Rasulullah sangat menyukai suf, ini makanan yang dibuat daripada tepung gandum dicampur mentega. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad. Abdullah bin Abdurrahman berkata, maksud sup ialah sisa daripada makanan. Sisa. Terangan hadis ini bertaraf sahih, dilaporkan oleh Abdullah bin Abdurrahman, daripada Said bin Sulaiman, daripada Abbad bin Awam, daripada Humaid, yang bersumber daripada Anas bin Malik. Alhamdulillah daripada perkongsian kita. Semoga kita dapat manfaat yang mendengar. Kemudian kita kasih share video ini supaya orang lain pun dapat manfaat, dapat jadikan iktibar, dan kita sampaikanlah kepada yang tidak dapat mengikuti. Tuan Budi ada, Tuan Mino ada, Melvin. Jadi insyaAllah kita berada di bulan Syawal, kan? Kita ambil kesempatan untuk apa? Menggunakan bulan Syawal ini untuk bermaaf-maafan, walaupun kita tidak boleh ziarah keluarga saudara mara, tapi kita boleh menggunakan apa-apa kaedah online ke Zoom ke Skype ke WhatsApp untuk hubungi mereka, untuk kita bermaaf-maafan, kan, sesama kita lah, rakan-rakan. Kemudian bulan Syawal juga Allah SWT beri kita nikmat untuk berpuasa 6 di bulan Syawal. Berapa bulan Syawal saja ada puasa 6. Barang siapa yang puasa 1 bulan di bulan Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, dan ulama beritahu seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Jadi kita rebutlah peluang ini. Kemudian dari saya, selamat Hari Raya Aidil Mubarak. Kan taqabbalallahu minna minkum. Semoga amalan-amalan kita diterima sebelum ini, dan kita teruskan apa yang kita mulakan waktu bulan Ramadan hari itu, kan, supaya jadi amalan-amalan kita di masa akan datang. Kemudian yang sudah bekerja dan terpaksa keluar rumah, karena ikutlah SOP yang telah digariskan oleh pihak berkuasa, KKM dan sebagainya, supaya kita sama-sama memendung penularan COVID-19, insyaallah. InsyaAllah lebih kurang begitu. Apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik pun datang daripada Allah. Atas kelemahan saya, kan kita tutup majlis dengan tasbih kafarah.
Subhanallah bihamdihi subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.